dia macam mengganggu sikit, dia tergantung. Tergantung. Kata apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amana. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pembentangan yang kita telah mulakan pada bulan September yang lalu, tapi bulan Oktober saya tidak dapat berkuliah, iaitu bertitik tolak dari soalan yang diajukan kepada pihak Surau Jumaat An-Naim Seksyen 5 Wangsa Maju. Ada 3 soalan. Yang pertama, apakah mazhab Wahabi itu sesat? Itu soalan dia. Adakah mazhab Wahabi itu sesat? Yang kedua, kalau sesat, apakah yang menyebabkan ianya sesat? Dan yang ketiga, apakah ciri-ciri pengikut Wahabi? Adakah tidak tadah tangan masa berdoa itu adalah ciri-ciri Wahabi? Ya. Jadi yang masih ingat, saya ada bentangkan slide di hadapan ini, tapi elok juga kalau malam ni tak ada slide kerana persediaan tu agak panjang sikit lah kalau kita nak adjust kabel dan sebagainya. Jadi saya masih merujuk kepada slide, tapi tuan-puan hanya boleh dengar saja, saya rasa tak ada masalah. Dalam kuliah yang lalu kita telah jawab soalan yang mudah dahulu, iaitu semata-mata tidak angkat tangan ketika berdoa itu tidak semestinya Wahabi, kerana hukum mengangkat tangan ketika berdoa itu secara umumnya adalah sunat. Kalau tak angkat pun tak ada masalah. Dan memang dalam keadaan-keadaan tertentu kita berdoa tanpa mengangkat tangan.
Misalnya ketika kita berdoa antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, tidak disunatkan kita mengangkat tangan. Jadi semata-mata tidak angkat tangan tidak semesti seorang itu berfahaman Wahabi. Cuma boleh jadi bila mana kita berdoa beramai-ramai dengan imam macam tadi, imam angkat tangan berdoa, lalu kita juga angkat tangan berdoa bersama dengan imam, mengaminkan doa imam. Tiba-tiba ada satu orang dia tak angkat tangan, tak semestinya dia Wahabi. Kemungkinan dia memang tak nak angkat tangan kerana sunat saja. Yang kedua, mungkin dia sibuk dengan zikir dia sendiri, jadi dia tidak bersama dengan imam. Dia ada zikir dia yang dia sedang zikir, atau dia berdoa sendiri. Cuma kalau ada kaitan pun, ada sebahagian orang yang berfahaman Wahabi, dia mendakwa bahawa berdoa secara beramai-ramai itu adalah bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Mana kalau kita doa beramai-ramai macam tadi, di sisi orang macam ini, itu perbuatan yang berdosa. Jadi dia pun tak angkat tangan lah, dia tak nak join lah benda yang dosa tu. Daripada sudut itulah ada kemungkinan tak angkat tangan ketika berdoa itu menjadi indikasi orang tu berfahaman Wahabi. Daripada sudut dia menganggap doa secara berjemaah itu adalah bid'ah yang sesat. Tapi kita tak perlulah semata-mata kita lihat satu orang masa imam tak angkat tangan terus kita kata orang Wahabi dia ni, tak perlu. Kerana tak semestinya, tidak semestinya. Kerana ciri-ciri Wahabi bukan yang itu hanya simptom saja. Simptom daripada dia menganggap doa berjemaah itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, kerana biasanya mereka kurang menerima konsep dalil yang umum. Dia kalau boleh nak dalil itu khusus. Misalnya dalil yang khusus dalam bab itu, dia nak ada hadis misalnya Nabi SAW menyuruh kita lepas solat adalah berdoa beramai-ramai. Macam tu baru dia terima. Atau ada hadis menceritakan bahawa Nabi SAW lepas solat baginda angkat tangan berdoa lalu diaminkan oleh para sahabat. Macam tu baru mereka nak terima. Tapi kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah masih menerima dalil umum. Bila ada hadis yang mana Nabi SAW memberitahu yang bermaksud tidaklah satu kaum itu berkumpul lalu sebahagian berdoa dan sebahagian yang lain mengaminkan, melainkan Allah Ta'ala menerima doa mereka. Jadi itu sudah terpayung. Bila kita berkumpul di sini lepas salat, sebahagian daripada kita iaitu imam angkat tangan berdoa dan sebahagian yang lain iaitu makmum mengaminkan, kan sudah termasuk dalam ciri-ciri hadis tadi. Maka kita menerima amalan berdoa secara beramai-ramai tadi sebagai sesuatu yang lebih diharapkan istijabah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mungkin imam tak khusyuk, tapi ada makmum yang betul-betul dia ni pasrah, maka Allah perkenankan amin dia. Jadi itu ada terpayung dengan dalil umum. Yang lebih penting, adakah mazhab Wahabi itu sesat? Kalau sesat, apa yang menyebabkan ia sesat? Jadi sebelum saya menjawab soalan ini, saya pertama kali minta maaf dahululah. Sebab kadang-kadang kebenaran itu agak pahit untuk ditelan. Kalau ada antara jemaah yang minat dengan aliran Wahabi, ya kalau tak setuju pun terpulang. Tapi saya cuba mentangkan data-data dan fakta kenapa aliran Wahabi adalah aliran sesat. Bukan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau dekat dalam live ni lagi panaslah. Dekat surau ni tak pastilah ada yang minat Wahabi atau tidak. Mungkin kalau yang minat Wahabi tak tunggu dah ustaz aku kuliah, dia dah tahu dah ustaz aku ni mesti tak setuju dengan Wahabi. Tapi kalau dia malas balik, ya, sebab nanti balik nak datang semula, tak dah dengar je lah dengar, itu dimohon bersabar dengan fakta dan data yang kita akan bentangkan. Sementara yang di live saya akan ignore, kerana biasanya itu macam-macam komen, macam-macam perbalahan yang berlaku dalam ruangan komen apabila isu Wahabi ini disebut. Baik, di Malaysia sendiri ada sudah beberapa negeri yang menjelaskan bahawa pahaman Wahabi ini bukan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah.
sudah ada fatwa dari negeri Johor, sudah ada fatwa dari negeri Sabah, sudah ada fatwa dari negeri Pahang, dan ada setengah negeri dia tidak menfatwakan secara khusus bahawa aliran Wahabi ini bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak. Tapi dia menyenaraikan apa yang selalu Wahabi buat sebagai perkara yang tidak betul. Contohnya, ia membid'ahkan baca Yasin malam Jumaat, membid'ahkan amalan tahlil, membid'ahkan ini. Selangor misalnya mengatakan ini tidak betul. Membid'ahkan perkara-perkara yang ada dalil yang disandarkan oleh para alim ulama terhadap amalan-amalan ini. Jadi di Malaysia sendiri pada tahun 2014 muzakarah mufti-mufti telah bersetuju dengan rumusan yang dibuat oleh pengkaji. Jadi mereka jemput orang yang buat kajian itu untuk bentangkan hasil kajian mereka. Mereka bersetuju bahawa aliran Syiah dan juga aliran Wahabi menjadi ancaman kepada Ahli Sunnah wal Jamaah di Malaysia. Dua aliran ni, Syiah dan juga Wahabi. Kadang-kadang bila kita bentangkan tentang kebatilan Wahabi, kita dituduh Syiah. Dan bila kita bentangkan tentang kebatilan Syiah, kita dikatakan Wahabi. Jadi sebenarnya memang antara Syiah dan Wahabi ini saling tak ngam, dan kita Ahli Sunnah wal Jamaah menolak kedua-dua aliran ini. Kalau dalam bab bid'ah misalnya, beza antara Syiah dan Wahabi, Syiah ni suka kepada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang buruk pun Syiah suka. Seperti amalan meratap kematian. Mereka misalnya hari Ashura, kita kan puasa, kacau bubuk Ashura, sedekah bubuk Ashura. Syiah hari Ashura mereka niyahat, mereka meratap kematian Sayyidina Husain alaihissalam. Lalu mereka memukul badan mereka dengan benda-benda yang tajam sehingga berdarah. Ini bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Ini bid'ah yang haram. Tapi Syiah suka. Syiah kata itu bagus, menunjukkan kasih kepada Sayyidina Husain. Tapi kalau Wahabi pula dia ada ekstrim. Dia terlampau allergic dengan bid'ah. Perkara baharu yang tak bercanggah dengan syarak pun dia tak suka. Contoh yang mudah, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak sebut benda-benda macam berzikir nyaring dan sebagainya, kerana itu bukan bid'ah. Hatta sapu muka lepas salam, ada Wahabi yang kata bid'ah. Tetapi di sisi kita itu ada dalil, walaupun hadisnya dhaif, tetapi para ulama menerima beramal dengan hadis yang dhaif, satu benda yang nak buat lepas dah selesai solat pun. Bukan nak tetap perkara solat, dah selesai solat. Ada orang lepas solat dia terus celup poket. Memang tak ada dalil, tapi nak cari handphone sebab nak cek WhatsApp. Urgent Selalu lepas bagi salam dia mesti celup poket. Sebab nak cek WhatsApp. Memang tak ada dalil, tapi tak masalah pun lepas solat. Jangan pula masa solat sibuk nak cek WhatsApp, tak ada masalah. Jadi oleh kerana hadis itu tidak palsu, hanya hadis dhaif, di sisi para alim ulama hadis dhaif ini masih boleh dijadikan sandaran, bukan nak cerita tentang hukum hakam. Cuma apa nak buat lepas solat, ada kemungkinan hadis itu betul, Nabi SAW sapu muka. Kita tak sentuh yang itu. Kalau maulid, sepakat bid'ah. Sambutan maulid, kita pun kata bid'ah. Wahabi pun kata bid'ah. Cuma di sisi kita, ada tak bid'ah itu sampai bercanggah dengan syarak? Meraihkan hari kelahiran Nabi SAW, Nabi sendiri lakukan. Maknanya asas meraihkan hari kelahiran itu, Nabi SAW apabila baginda ditanya tentang kenapa baginda rajin berpuasa pada hari Isnin, Nabi menjawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Kerana hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi SAW sambut hari jadi baginda setiap minggu dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Jadi kalau puasa hari Isnin sepakat, tak ada masalah. Masalahnya buat ceramah maulid. Tapi ada orang kata, wallahualam lah, ustaz-ustaz Wahabi kalau dijemput ceramah maulid datang juga. Sebab biasanya sampul ceramah maulid ni lebih tebal daripada kuliah biasa. Wallahualam, sebagaimana demikian berita yang sampai kepada kami. Tapi mungkin penyampaiannya itu sedikit berbeza lah dengan penyampaian yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang beraliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kembali kepada kenapa kita berpegang
bahawa aliran Wahabi ini adalah aliran sesatnya. Saya baca sedikit keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI ke-106, iaitu pada tahun 2014. The relevant part saya baca. Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survival Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Syiah pun ada dia punya daya tarikan dia hingga ada sebahagian terpengaruh. Demikian juga Wahabi ada daya tarikan yang menyebabkan ramai yang terpengaruh. Baik. Apa masalah dengan Wahabi yang sehingga menjadikan dikelaskan sebagai aliran yang sesat? Sebelum tu, fatwa negeri berkaitan dengan Wahabi. Wahabi yang negeri yang telah mengeluarkan fatwa berkenaan Wahabi ataupun tak fatwa berkenaan Wahabi tidak. Tapi ciri-ciri Wahabi itu ada dikeluarkan fatwa ataupun larangan pembid'ahan yang selalu dilakukan oleh Wahabi ataupun mengharamkan buku yang dikaitkan dengan Wahabi, iaitu pertama Pulau Pinang, larangan pembid'ahan dan juga pengharaman buku. Kalau Perak, Warta jelas tentang aliran Wahabi. Pahang juga jelas fatwa dia. Negeri Sembilan diwartakan jelas. Johor diwartakan fatwa tentang Wahabi, juga jelas sebut tentang aliran Wahabi. Kedah mewartakan tapi tak sebut Wahabi, sebut ciri-ciri Wahabi. Selangor mewartakan larangan pembid'ahan dan juga soal jawab buku. Soal jawab dan buku itu jelaslah tentang aliran Wahabi itu adalah sesat dan sebagainya. Tapi dari segi fatwa hanya melarang apa yang dilakukan oleh Wahabi, iaitu membid'ahkan itu, membid'ahkan ini. Fatwa Selangor melarang. Sabah ada fatwa yang diwartakan jelas sebut tentang aliran Wahabi. Melaka juga jelas. Muzakarah kebangsaan yang saya baca tadi juga jelas. Ada 5 negeri yang setakat ini belum mengeluarkan fatwa berkaitan Wahabi, iaitu Kelantan, Terengganu, Perlis, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Ini 5 yang belum dikeluarkan fatwa. Baik. Di sisi para alim ulama, iaitu ulama-ulama 4 mazhab yang muktabar, aliran Wahabi ini dikelaskan sebagai aliran sesat daripada aliran Khawarij. Khawarij ni wujud sudah lama sebenarnya, iaitu semenjak daripada zaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in lagi telah wujud yang dikatakan Khawarij, daripada asal perkataan kharaja, keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Kharij, orang yang keluar. Istilah Khawarij merujuk kepada orang yang keluar daripada ketaatan kepada waliul amri, memberontak, bangkit menentang pemerintah Islam. Dan ciri utama golongan Khawarij adalah takfiri. Sangat mudah mengkafirkan ahli kiblat, sangat mudah mengkafirkan orang yang zahirnya orang Islam, mengucap kalimah syahadat, ya, tetapi kata Khawarij, orang ni kafir. Puncanya politiknya asal. Politik macam mana? Apabila berlaku pertikaian antara 2 orang sahabat, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu tentang jabatan khalifah, sehingga berlaku peperangan dan sebagainya, maka golongan yang menyokong Sayyidina Ali lah digelar Syiah. Syiah ni maknanya penyokong. Dari segi bahasa, Syiah makna penyokong. Jadi musim bola banyak Syiah, penyokong bola. Bukan Syiah yang sesat tu, ya. Syiah Selangor sokong Selangor, ya. Syiah Kedah sokong Kedah. Syiah dari segi bahasa penyokong. Kemudian apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima cadangan majlis tahkim supaya berdamai dan diwakili oleh Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sementara Sayyidina Muawiyah diwakili oleh Sayyidina Amr bin al-As. Masyhur kisah ni. Khawarij tak setuju. Khawarij tak setuju, okeylah, ini isu politik, isu strategi.
Tetapi ketidaksetujuan Khawarij sampai ke tahap mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dengan tahkim itu semua dikafirkan. Dan ciri Khawarij, mereka suka menggunakan slogan yang benar tapi maksud dia batil. Dia menggunakan slogan pada masa itu, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu milik Allah. Jadi rasional ya, siapa yang terima balis tahkim, dia telah tidak ikut hukum Allah. Jadi dia ni kafir. Maka Khawarij hantar assassin untuk membunuh para sahabat. Yang berjaya mereka bunuh adalah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi hukum bermuamalah dengan Khawarij ni, banyak fuqaha ahli hukum istinbat daripada bila mana Sayyidina Ali menentang Khawarij. Mereka banyak ambil pengajaran dari situ. Baik. Kembali, kenapa Wahabi adalah Khawarij menurut mazhab yang empat? Tapi kadang-kadang kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka marah. Mereka kata Ustaz Engku ni suka fitnah. Mana ada Wahabi lagi zaman imam mazhab yang empat. Jadi macam mana pula mereka boleh kata Wahabi sesat? Wahabi pun tak wujud lagi zaman tu. Jadi saya harap mereka yang sudah minat dengan Wahabi itu terpulanglah masing-masing punya pilihan. Tapi cuba faham apa yang kita nak sampaikan. Bukan di sisi imam empat mazhab, bukan. Kerana memang betul ya, imam empat mazhab ni hidup lama sebelum daripada kewujudan Wahabi. Mereka pada kurun ketiga Hijrah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengasaskan gerakan Wahabi pada kurun ke-12. Mana ada beza lebih kurang 900 tahun. Jadi tak ada fatwa daripada imam mazhab tentang Wahabi, tak ada. Yang saya maksudkan empat mazhab di sini adalah ulama-ulama empat mazhab yang hidup selepas daripada fahaman Wahabi atau gerakan Wahabi ini telah wujud. Jadi mereka inilah yang berfatwa. Kerana mereka melihat apa yang dilakukan oleh golongan Wahabi, apa ciri-ciri yang ada pada golongan Wahabi, mereka merujuk kepada ayat Quran, mereka merujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, lalu kesemua empat mazhab ini bersetuju bahawa Wahabi ini daripada sudut sikap mereka terhadap umat Islam yang lain adalah Khawarij. Tapi daripada sudut yang lain, mungkin mereka daripada aliran yang lain. Ini ada Wahabi marah kat saya. Dia kata Ustaz Engku ni, dia ni tak faham pun. Sebab Khawarij dengan Musyabbihah tak sama. Khawarij tu istilahnya merujuk pada kelompok tertentu. Musyabbihah, orang yang menyamakan Allah seperti makhluk, itu kelompok lain. Jadi Ustaz Engku kata Wahabi tu Khawarij dan Musyabbihah. Betul. Khawarij daripada sudut lain, Musyabbihah daripada sudut lain. Daripada sudut mengkafirkan umat Islam, Wahabi adalah Khawarij. Daripada sudut memahami ayat-ayat mutasyabihat atau dikenali dengan ayat-ayat sifat, Wahabi adalah Musyabbihah. Jadi daripada sudut yang berbeza, ada ciri-ciri kesesatan yang berbeza. Bahkan ada seorang Wahabi dia tak sedar, dia fahaman sama macam Mu'tazilah. Dia duk label Asy'ariyah tu Mu'tazilah. Kita duk tengok fahaman dia Mu'tazilah. Kerana dia percaya, sebahagianlah, bukan semua, dia percaya bahawa ada kekuatan yang Allah letak pada makhluk, dipanggil Al-Quwatul Muda'ah. Maknanya kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang Allah ciptakan api. Bila sesuatu bersentuh dengan api terbakar, yang menjadikan terbakar tu Allah, bukan diri api tu. Tapi kalau Mu'tazilah, dia kata Allah jadikan api, Allah jadikan pada api itu satu kekuatan. Dengan kekuatan itulah api itu membakar. Ini dipanggil Al-Quwatul Muda'ah. Jadi sebahagian ulama mengatakan akidah seperti itu kufur. Tapi pendapat yang lebih kuat, tidak sampai kufur, tapi ia satu akidah yang bid'ah, berdosa besar berakidah demikian. Kerana segala-galanya Allah yang ciptakan. Terbukti bila Allah tidak kehendaki, api tidak membakar. Bagaimana berlaku pada Nabi Allah Ibrahim AS.
Tapi jaranglah. Dan maka hati-hati ya, golongan yang support Wahabi secara ilmiah kita bincang. Bila saya kata Wahabi adalah Khawarij, ini data dia. Kita ambil daripada kitab Raddul Muhtar. Siapa yang buat tesis dalam bab fiqh, biasanya mereka pasti akan rujuk kitab Raddul Muhtar, kitab yang dijadikan rujukan daripada ulama mutaakhirin Hanafi, ala Durril Mukhtar, iaitu yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Amin, dikenali sebagai Ibn Abidin. Al-Imam Ibn Abidin rahimahullah ta'ala. Jadi dalam kitab beliau ni jelas beliau menyebutkan matlabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan tentang followers of anak Abdul Wahhab. Jadi nama Wahabi ini sebenarnya asal nama adalah Abdul Wahhab tu ayah dia. Bukan pengasas fahaman Wahabi, tidak. Ayah beliau bernama Abdul Wahhab. Pengasas fahaman Wahabi bernama Muhammad. Jadi ayah beliau ni ulama mazhab Hambali, ahli sunnah wal jamaah, dan ayah dia tak setuju dengan apa yang dibawa oleh anak dia yang bernama Muhammad tadi, dan abang beliau juga bernama Sulaiman bin Abdul Wahhab juga tak setuju. Tapi kenapa tak panggil Muhammadi? Pertama, kerana Muhammad itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinisbahkan kepada nama Muhammad. Misalnya nama imam yang mengasaskan mazhab kita adalah Muhammad bin Idris, itu nama beliau. Tapi kita tak menggelarkan diri kita Muhammadi, tapi menggelarkan Asy-Syafi'i, naik kepada nama keturunan. Jadi beliau ini anak kepada Abdul Wahhab. Abdul Wahhab ulama, jadi beliau digelar Ibn Abdul Wahhab. Mungkin kalau beliau orang mangsa maju, maknanya anak Ustaz Wahhab. Siapa yang buat kecoh tu? Oh, tu anak Ustaz Wahhab. Jadi anak Ustaz Wahhab ni dia dipanggil Ibn Abdul Wahhab. Al-Khawarij fi zamanina, iaitu merupakan Khawarij pada zaman kita. Antara yang saya pernah lihat orang Wahabi cuba defend diri mereka bahawa mereka bukan Khawarij, dengan mereka berkata Khawarij itu adalah golongan yang mengkafirkan sahabat Nabi. Itu Khawarij. Kami yang dituduh Wahabi ni, kami tak mengkafirkan sahabat Nabi. Kami memuliakan sahabat Nabi. Kami tak macam Syiah. Syiah ada yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi. Maka sebenarnya isu ini telah diterangkan lama dahulu oleh Al-Imam Ibn Abidin. Saya tak bacalah yang bahasa Arab tu, saya terus terjemah ke dalam bahasa Melayu. Dia mensyarahkan isi kitab. Dalam isi kitab itu mendefinisikan Khawarij yukaffiruna ashab Nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Khawarij ini mereka mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Lalu Al-Imam Ibn Abidin mengatakan, kamu tahu bahawa ciri ini bukan syarat untuk dinamakan Khawarij. Mana tak semesti orang tu Khawarij dia mesti mengkafirkan sahabat Nabi, tidak mesti. Bahkan ia hanya menerangkan orang yang bangkit menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maknanya Khawarij pada zaman Sayyidina Ali memang mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Sekiranya tidak, maka sebenarnya memadailah pada Khawarij itu bila mana mereka berkeyakinan kafir orang yang mereka lawan. Tak mesti Khawarij itu dia mesti kena kafirkan sahabat Nabi baru dia Khawarij, tidak. Memadai orang itu dinilai dia beraliran Khawarij kalau dia bila dilawan orangnya, orang yang dilawan tu kafir, dia kata. Begitu. Kama waqa'a fi zamanina, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita. Al-Imam Ibn Abidin, ulama yang hidup selepas bangkitnya Muhammad bin Wahhab, kata beliau, sebagaimana yang berlaku pada zaman kita pada pengikut-pengikut anak Abdul Wahhab, yang mana mereka ini bangkit dari daerah Najd, iaitu sekarang ini dinamakan Riyadh. Bab Najd ni ada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang mengatakan daripada Najd inilah akan terbitnya tanduk syaitan. Jadi Wahabi tak kira punya konah lah pasal nak tolak hadis sahih. Dia kata kami berpegang hadis sahih, ni sahih Bukhari pula tu. Jadi akhirnya dia kata tak, Najd dalam hadis tu duduk di Iraq saja dia. Ini konah lepeh, bukalah betul lah.
Kalau Iraq bukan timur Madinah. Nabi SAW ketika bersabda tentang arah timur ni, bagi dia tinggal di Madinah. Maka kalau kita rajin buka peta, kita just simply draw a straight line daripada Madinah ke arah timur, pasti akan bertemu dengan Riyadh. Riyadh itu namanya Najat, dan Nabi SAW telah tidak mahu berdoa tentang Najat. Nabi doa kebaikan buat Syam dan Yaman. Ada orang minta doalah Najat sama, Nabi masih doa Syam dan Yaman. Mintalah doalah untuk Najat sama, Nabi masih doakan Syam dan Yaman. Sampai diminta lagi, Nabi memberitahu daripada Najat itu akan berlakunya kegoncangan, dan daripada situlah akan terbitnya tanduk syaitan. Jadi sebagian ulama mengatakan, pertama Musailamah Al-Kazzab, yang kedua adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Jadi mereka ini bangkit daripada Najat, dan mereka pernah menguasai 2 tanah haram. Bila tu? Sekarang ialah dulu masa zaman Khilafah Utsmaniyah, mereka ini adalah pemberontak. Jadi ciri Khawarij tu ada pada mereka. Kalau kita tanya Wahabi sekarang, mereka kata kami bukan Khawarij, sebab Khawarij ni mereka bangkit melawan pemerintah. Kami yang kamu tuduh Wahabi ni, kami taat pada pemerintah, kami tak lawan pemerintah. Ya, tapi sejarah awal dahulu memang mereka angkat senjata melawan khalifah daripada Khilafah Utsmaniyah, sehingga pernah mereka menguasai 2 tanah haram. Terpaksa khalifah pada masa itu, sultan pada masa itu menghantar tentera dari Mesir untuk mengambil semula kekuasaan di 2 tanah haram. Wa kanu yantahiluna mazhabal Hanabilah. Panjang kalau nak cerita Wahabi ni. Berapa siri baru nak start balik kata kitab. Ni baru satu mazhab, belum mazhab Maliki lagi, belum mazhab Syafi'i Hanbali lagi, belum cerita tentang bagaimana penyelewengan dalam akidah lagi, penyelewengan dalam syariah lagi, penyelewengan dalam tasawuf. Saya ingat habis tahun depan 2024 kita stop dulu baca kitab lah, ya, kita huraikan isu ini. Baik, tak apalah, malam ni insyaAllah kita cover mazhab Hanafi. Dan mereka ini menyamar, kononnya mereka mazhab Hanbali. Jadi bab menyamar ni bukan benda baru. Awal-awal kebangkitan pun mereka sudah menyamar, kononnya mereka bermazhab Hanbali. Jadi ada sebahagian mereka datang ke Malaysia menyamar, kononnya mereka lah mazhab Syafi'i yang tulen. Kalau baca kitab Al-Um terus. Tak baca kitab Majmu', tak baca kitab Tuhfah Nihayah, Al-Um terus. Sebab tu Imam Syafi'i tulis. Baca tulisan Ustaz Syed Syahrizan, Dr. Syed Syahrizan terangkan kenapa ulama kita tak baca kitab Al-Um. Mereka mengaku mereka Syafi'i tulis sebab baca Al-Um. Ini sembang bikin bimbang. Akan tetapi beza mereka dengan Hanabilah yang sebenar adalah mereka berkeyakinan bahawa hanya mereka lah orang Islam, dan sesiapa orang Islam lain yang berbeza dengan kepegangan mereka adalah musyrikun. Saya dah beberapa kali disyirikkan oleh Wahabi. Pertama kali saya berceramah di Seri Iskandar, Perak, a few years ago, sebelum COVID-19 lagi. Yang berkenaan datang ke ceramah saya, tapi dia tak ada kat tangan nak bangkang atau apa. Keluar daripada ceramah, dia tu up posting dalam Facebook. Ini perangai Wahabi pengecut, tembak daripada belakang. Bila ajak berdepan, sibuk tulis kitab, kata dia. Sibuk kuliah, sibuk macam-macam sibuk lah. Busy ya, busy. Tapi ada masa pula dia hentam orang dalam Facebook, ya. Kata dia, aku dengar ceramah ulama musyrikin malam ni. Jadi ustaz aku tu ulama musyrikin. Saya memang bukan ulama, ya. Kalau kata ulama pun saya tak mau terima. Title tu tak layak. Tapi yang lebih parah lagi, ulama musyrikin. Lepas tu baru-baru ni lah, bila saya terangkan bahawa istighasah dengan Nabi SAW itu tidak syirik. Satu orang guna nama Abu Khuzaimah, dia screenshot posting saya. Dia kata jelas orang ini adalah kafir, murtad, musyrik, haram sembahyang belakang dia. Jadi tuan-tuan jangan tolak saya jadi imam. Biar saya sembahyang di belakang je lah. Dan kalau dia sembelih binatang jadi bangkai. Ini baru zaman kita. Zaman dahulu memang mereka sampai membunuh orang-orang yang mereka telah syirikan. Wastabahu bizalika qatla ahli sunnati. Dan dengan mengkafirkan itu, mereka menghalalkan membunuh ahli sunnah
wa qatla ulamaihim, bahkan membunuh ulama-ulama ahli sunnah. Sekarang mereka kalau kat Malaysia saya tahu tak bunuh lagi lah, tapi mereka bunuh karakter. Ulama-ulama ahli sunnah tu mereka tak panggil ustaz, mereka tak panggil syekh. Kalau saya tu baik hatilah kalau mereka panggil saya pakcik. Pakcik Engku Kisopan lah tu. Yang panggil saya Ustaz Ungka pun ada. Saya kan nama Engku. Jadi dia tukar jadi Ustaz Ungka. Kalau macam tu saya nak argue macam mana? Kalau yang bawa poin semua bid'ah sesat itu mesti bila kita nak argue lagi. Kalau dia datang cakap engkau Ustaz Ungka, tak saya nak jawab engkau monyet. Jadi tak selesai. Diam je lah. Mungkin dapat pahala free kat situ, wallahualam. Jadi ini yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abidin dalam kuliah yang akan datang, insya awal sekarang. Kita akan lihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki dalam Hasyiah As-Sawi, Hasyiah kepada tafsir Al-Jalalain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulna min kulli ma'siyati ila azid ta'ati ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.